Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kesempatan nak menjawab beberapa isu yang dibangkitkan hari ini. Hari ini ada satu laporan dibuat tuan-tuan laporan ni dibuat oleh seorang bernama Aizat Fikri Datuk Nasir Dia kata dia ni ahli UMNO. Saya nak beritahu bahawa dia tidak ada sebarang jawatan dalam UMNO di UMNO bahagian Kuala Nerus. Sebenarnya dia ni hanya anak ketua UMNO bahagian dulu. Datuk Nasir ni bapa dia memang anak ketua bahagian tapi dia ni bukan AJK bahagian ke AJK pemuda ke, tidak ada jawatan dalam bahagian. So local standby dia untuk membuat laporan kepada ROS pun dengan mudah dapat dicabar sebab dia pun bukan saya ikut kawan-kawan yang berada di Kuala Nerus. Tuan-tuan dengar apa kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Aizat ni okey. Pelanggaran perlembagaan UMNO dia kata semasa perhimpunan PAU baru-baru ni 2020. Dia kata tindakan kita apa yang kita bangkitkan adalah ialah perlembagaan melanggar perlembagaan UMNO. Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Yang mengikut perlembagaan UMNO mestilah dilakukan sekurang-kurangnya 3 tahun, dalam masa 3 tahun sekali. So kita telah meminda benda itu. Dan usul yang telah diluluskan dalam PAU baru-baru ini adalah katanya usul pindaan terhadap ucapan dasar Presiden, yang kita kira tak betul lah. Okey, ini satu saya punya jawapan yang pertama. Dia ni mungkin dah ketinggalan bas Pemilihan UMNO bukan lagi 3 tahun sekali Pemilihan UMNO ialah dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum di peringkat persekutuan. Kalau tempoh penggal contohnya kita dah buat pilihan raya pada 19 November 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Kalau misalnya November 2027 baru kita buat pilihan raya lagi sekali, maknanya tempoh tu dia jadi dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya 2027. Dia sudah jadi 5 tahun 6 bulan. Jadi bukan 3 tahun sekali seperti mana yang Aizat ni cakap. Okey. Lagi apa dia cakap? Pindaan ni dia mesti satu subjek yang sama dengan usul asal. Yang mana usul pindaan, usul tidak dipertandingan ni tidak dibawa pun di peringkat bawahan, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, tak dibawa. Dan dia tidak menghantar notis 14 hari tu, tak ada. 14 hari kalau usul MKT. Okey, inilah satu benda yang diorang ni betul-betul blur. Kenapa saya kata blur, tuan-tuan? Sebabnya tidak ada sebarang usul sebenarnya, tuan-tuan. Tidak ada sebarang usul yang dibawa di peringkat bahagian cawangan. Memang tak ada. Sebabnya apa, tuan-tuan? Sebab ianya adalah merupakan ucapan dasar Presiden. Ucapan dasar Presiden memang tak pernah dibawa ke peringkat cawangan, peringkat bahagian, dan tak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Itu adalah ucapan dasar Presiden. So dalam membahaskan, tahun ni tak ada usul apa-apa. Cuma dalam membahaskan ucapan dasar Presiden, nak menerima ucapan dasar Presiden itu, jurucakap daripada Negeri Sembilan, Saudara Syukri, telah pun meminda dengan menambah satu daripada apa yang nak dibahaskan oleh perwakilan, iaitu supaya jawatan Presiden dan jawatan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Maknanya, tuan-tuan, kita nak pindah perlembagaan. Nak pindah perlembagaan, memang kita kena bawa usul ni daripada cawangan pergi ke bahagian. Kena notis 14 hari.
untuk masukkan usul ni. Tetapi apa yang dibincangkan ini, yang dimasukkan dalam usul tambah perkara yang ditambah dalam membahaskan ucapan dasar Presiden, ianya bukan sebahagian daripada usul yang sepatutnya dibawa 14 hari sebelum. Sebab ucapan dasar Presiden tak pernah pun dibentangkan terlebih dahulu. Hari tak ada. Dalam UMNO ni dia ada juga satu clause. You boleh masukkan usul pada hari persidangan. Tapi dengan dua syarat. Pertama, MKT mesti menerangkan usul tersebut kepada para perwakilan. Tak berlaku. MKT tak terangkan langsung. Yang kedua adalah usul tu mestilah public. Okey, dia cakap MKT tak terangkan usul. Dia boleh bawa dalam MKT, tapi maknanya dia mengesahkan bahawa memang boleh tambah. Boleh tambah tu dengan syarat MKT kena bentang. Saya nak beritahu, ucapan dasar Presiden itu berlaku selepas mesyuarat. 1 hari sebelum ucapan dasar Presiden akan ada mesyuarat MKT. MKT pun tak pernah bincang untuk bak kata orang tu mengusulkan supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Tetapi kena faham bahawa kuasa nak mencadangkan apa-apa saja untuk diambil keputusan boleh dilakukan. Boleh dilakukan di dalam ucapan pencadang. Saya ambil contohlah satu tuan-tuan yang hari ini buat puak-puak Perikatan Nasional. Yang diorang ni asyik melalak kata Presiden berjanji no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi dia tak sebutlah no Bersatu tu. Saya nak beritahu saudara, ini pun tak pernah dibawa dalam usul di peringkat bahagian cawangan ataupun di dalam mesyuarat Presiden untuk meyakinkan para perwakilan bahawa kita tak ada niat nak kerjasama dengan Anwar ni pada ketika itu. Maka Presiden memasukkan perkara itu di dalam ucapan dasar dia. Tak ada pun dibentangkan ke dalam mesyuarat majlis tertinggi dan sebagainya. Jadi bila ianya dibentangkan oleh Presiden dalam ucapan dasar dia, dibahaskan oleh para perwakilan dan diluluskan, maka ianya menjadi keputusan parti, tuan-tuan. Ini kita kena faham. Budak ni dia ahli UMNO pun tidak, bapak dia betul, bapak dia bekas ketua bahagian. Tapi sama ada dia masuk UMNO ke tidak, daripada maklumat yang saya terima, dia bukan. Usul ni tak public interest. Usul ni saya kira usul ni menguntungkan hanya 2 orang. So sebab itulah pada hari ini kita bawa kepada ROS kerana kita rasa memang apa yang diputuskan PAU ketetapan parti betul. Tetapi apabila ia bercanggah dengan perlembagaan parti, ia tidak boleh diguna pakai. Okey, ini tafsiran puak-puak Perikatan Nasional lah, tuan-tuan. Dia kata pertama sekali, kalau nak tambah ni boleh, tapi kena bawa pergi MKT. Yang kedua, untuk usul lain betul kena bawa pergi MKT. Tetapi untuk ucapan dasar Presiden, saudara tak perlu. Tidak ada clause mana-mana macam nak menghalalkan supaya tidak ada kerjasama dengan Anwar, dengan DAP, dengan Bersatu dalam berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Tidak ada. Tidak ada, tuan-tuan. Ianya dibentangkan dalam mesyuarat MKT kerana ianya ialah untuk meluluskan usul ucapan dasar Presiden. Ini ucapan dasar Presiden memang tidak dibentangkan lebih awal. Hanya diketahui pada pagi Presiden memberikan ucapan dasar tu, masa itulah baru ucapan dasar Presiden tu diedarkan buku dia. Dan kedua, dia kata kita hanya boleh buat pindaan ini sekiranya ianya public interest. Saya nak beritahu, ini UMNO tau. Ini bukan public interest. So, ianya berkaitan dengan UMNO interest. Siapa kata ini bukan berkaitan dengan UMNO interest?
Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau berlaku pemilihan, saya secara peribadi merasakan pemilihan perlu diadakan. Tetapi pendapat 140 orang ketua bahagian ni pun munasabah. Kerana dia tahu bahawa hari ini Perikatan Nasional dan sekutu-sekutu mereka, proksi-proksi mereka di dalam UMNO ini, pengurusi Barisan Nasional tu. Bukan Presiden UMNO pun, tetapi by convention, pengurusi Barisan Nasional, Presiden UMNO adalah pengurusi Barisan Nasional. Dan pengurusi Barisan Nasional ni, saudara, sudah pun diberi mandat oleh setiap ahli-ahli parlimen yang nak jadi calon parlimen, sudah diberi mandat oleh mereka-mereka ni, kan? Maknanya 30 orang ahli parlimen BN sekarang ni, dah beri mandat terdahulu kepada ketua parti iaitu pengurusi Barisan Nasional untuk membuat perbincangan dan membuat keputusan. Dan dengan membentuk kerajaan. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, ini menyebabkan bahawa mereka ni sanggup buat apa saja demi untuk menukar Presiden UMNO, dengan harapan bila berjaya tukar Presiden UMNO, mereka boleh bila berjaya tukar Presiden UMNO, mereka boleh tukar kerajaan. Dia boleh turunkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia boleh tukar kerajaan di peringkat persekutuan. Ini saja, saudara. Ini saja sejarah yang menyebabkan mereka sanggup melabur duit berjuta ringgit semata-mata nak beli jawatan ni. Jadi kalaulah kita dah tengok macam mana Perikatan Nasional membelanjakan berbilion ringgit untuk membeli pengundi ni, tuan-tuan, berjuta orang yang dibeli oleh Perikatan Nasional. Kalau setakat 160 perwakilan ni, saudara, kalau dia bagi seorang 1,000 pun, tak habis duit dia orang. Jawatan Presiden UMNO itu akan dilelong kepada the highest bidder. It's not going to be party election, it's going to be party auction. Lebih baik kita tenderkan saja jawatan Presiden UMNO ni untuk dibeli ataupun dibid oleh the highest bidder. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, saudara, ketika di dalam parti, struktur yang paling tinggi, pembuat keputusan yang paling tinggi ialah Perhimpunan Agung UMNO. Dan bila tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, pembuat keputusan yang paling tinggi ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kalau dia buat sebarang keputusan, ianya mutamat dan tidak boleh dicabar. Kalaulah keputusan Majlis Kerja Tertinggi itu pun tak boleh dicabar keputusan dia, apatah lagi Perhimpunan Agung UMNO, tuan-tuan. Keputusan ini mutamat. Jadi saya nak beritahu dengan geng-geng, saya tahu KJ upload budak ni punya video dengan mengatakan, sekurang-kurangnya ada orang UMNO yang berani. Budak ni berani UMNO pun belum tahu, saudara. Suruh dia check dia punya fact. Yang pasti dia bukan AJK Pemuda Bahagian, bukan AJK Bahagian. Dia tidak ada locus standi untuk membuat laporan pun. Tak apalah. Lepas ni mungkin dia boleh atur geng dia dekat Seremban, dia boleh atur geng dia kat tempat lain untuk membuat laporan. Tetapi persoalan dia, saya nak beritahu, saudara, dulu masa orang tertentu menjadi kerajaan, dia bolehlah buat sesuka hati dia. Kita buat keputusan untuk menangguhkan pemilihan, mereka boleh gunakan ROS. Sebab ialah ROS dengan dia. Menteri Dalam Negeri pun Perikatan Nasional. Bolehlah dia suruh ROS, suruh kita buat EGM balik. Tak pasal-pasal kita terpaksa buat EGM 1 hari, kena panggil semula. Hanya untuk meluluskan keputusan pemilihan itu tidak lagi 3 tahun sekali, tetapi
dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya di peringkat persekutuan. Maknanya, saudara, last kali bergantung pada ROS. Kan? Dalam keadaan hari ini, ROS pun tidak bersama dengan mereka. Jadi bagi saya, ini membazir masa. Kan? Saya nak beritahu dengan Khairi Jamaluddin, dengan Isyamuddin Tun Hussein, dengan Johari Ghani, kan? Sudah. Selagi korang belum kena pecat ni, kan? Macam Johari Ghani, dia mungkin tidak ada kesalahan disiplin. Kan? Bertandinglah jawatan yang ada tu. Dia boleh bertanding naik presiden. Kita nak tengok dia boleh menang tak naik presiden ni. Kalau dulu pun dia bertanding naik presiden dengan duit dia berjuta, bilion duit yang dia ada pun dia tak boleh menang. Apatah lagi nak bertanding jawatan Presiden UMNO. Saya nak beritahu untuk memutuskan sama ada pilihan raya parti mempertandingkan jawatan presiden dan tidak ini, presiden dan timbalan ni dipertandingkan ataupun tidak, perwakilan ada hak. Dalam UMNO ni, MKT ni dari masih teruskan sebabnya tuan-tuan, perwakilan di peringkat persekutuan ni dia ada tugas dan tanggungjawab dia. Kan? Kalau nak ikutkan, pemilihan MKT dengan Presiden UMNO, Timbalan dan Naib pun dibuat di peringkat bahagian. Kalaulah mereka ni yang paling berkuasa, maknanya persidangan perwakilan di peringkat bahagian yang paling berkuasa, maka kita boleh berhentikan daripada mengadakan Perhimpunan Agung UMNO tahunan. Tetapi di dalam perlembagaan, kena tahu bahawa Perhimpunan Agung tahunan adalah tempat membuat keputusan yang paling tinggi dalam parti. Lebih tinggi daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kalau keputusan tu dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO, ianya tidak boleh Majlis Kerja Tertinggi. Ini kita kena faham, kecuali kalau ada perkara-perkara yang mendesak, bila MKT buat keputusan, ia lagi Perhimpunan Agung di peringkat persekutuan. Kalaulah yang mengundi untuk menyokong Datuk Zahid dan Tok Mak Hassan dikekalkan pada ketika itu 50-50 ataupun 51-49, tak apa juga. Ini bila disuruh bangun dan angkat tangan, lebih 90% yang bangun dan angkat tangan. Jadi terimalah hakikatnya kamu dah kalah, kan? Maknanya kalah apa? Maknanya, saudara, perwakilan memilih, mereka mahu Datuk Zahid dan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan dikekalkan sebagai Presiden dan Timbalan. Dan bila perwakilan lebih 90%, walaupun dah ada orang buka mulut kata nak bertanding Presiden, KJ dah sebut ni nak bertanding Presiden, Dr. Adham pun dah kata Isyamuddin nak bertanding Presiden, kemudian Ghani pun dia akan bertanding jawatan kurang-kurang, ada Presiden belakang dia. Tuan-tuan, maknanya, saudara, calon-calon yang nak menentang Datuk Zahid, nak menentang Tok Mak Hassan ni pun tak diterima oleh perwakilan. Tak diterima oleh akar umbi yang datang daripada setiap bahagian dan berhimpun di Kuala Lumpur. Jadi apa masalahnya lagi? Terimalah hakikat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.